Tawau, yang bermula daripada sebuah perkampungan tradisi dan sebuah perkampungan kecil, yang pada ketika itu, aktiviti harian dan sumber penjanaan ekonomi penduduk Tawau adalah tertumpu kepada aktiviti nelayan. Sebenarnya, menurut catatan sejarah, pada awal pendudukannya, dianggarkan hanya terdapat seramai 200 orang penduduk yang majoritinya terdiri daripada masyarakat rumpun Melayu seperti Tidung dan Suluk. Menelusuri sejarah lampau, Tawau pernah berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu sehinggalah pada 22 Januari 1878 apabila Kesultanan Sulu menyerahkan wilayah Tawau kepada pihak Inggris di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Setelah itu, Inggris telah membuka sebuah penempatan dan menyediakan asas-asas pentadbiran kerajaan tempatan di Tawau. Ini merupakan satu gambar kenangan bersama Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau dan Vernacular School yang telah diabadikan. Sempena majlis menyambut kedatangan yang terutama Governor Borneo Utara ke Tawau pada 8 November 1947. Setelah Sabah berada dalam negara Malaysia yang merdeka, Tawau kini telah membangun dengan rancak dan pesat sekali, bukan sahaja membangun dari aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi masyarakatnya turut berkembang pesat. Tawau merupakan sebuah daerah yang unik kerana Tawau adalah satu-satunya tempat di Sabah yang diduduki oleh masyarakat rumpun Melayu pelbagai etnik. Pada masa kini, masyarakat Tawau terdiri daripada Melayu Tidung, Melayu Arab, Melayu Suluk, Melayu Banjar, Melayu Jawa, Melayu Bugis, Melayu Bulungan, Melayu Kokos dan juga tidak terkecuali sebilangan kecil masyarakat Tawau turut dibentuk oleh Cina Muslim dan Ibannya Muslim. Meskipun berlatar belakangkan etnik berbeza, namun kebudayaan Melayu yang bersendikan Islam yang dikongsikan bersama menjadi teras dan muadah untuk hidup bersatu padu, membentuk suasana kehidupan yang aman dan harmoni. Ini jelas lagi bersuluk apabila masyarakat Tawau telah pun bertutur dan mengamalkan adat dan budaya Melayu, malah telah pun membentuk satu pertubuhan kebangsaan Melayu Tawau yang telah ditubuhkan sebelum merdeka, iaitu pada tahun 1936. Persatuan ini diasaskan oleh Ki Abu Bakar Abdullah atau dikenali juga sebagai Pak Bakai dan juga Ayak Mok. Persatuan ini mempunyai barisan ahli jawatan kuasa Biro Wakaf yang dianggotai oleh beberapa orang, antaranya ialah Datuk Kasim Kamidin, Datuk Haji Ahmad Aib, Penghulu Zainal Kerahu dan Haji Ampung Kerahu. Setelah Ki Abu Bakar Abdullah meninggal dunia pada 1953, jawatan Presiden Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau telah disandang oleh Datuk Haji Ampung Kerahu. Pada awal penubuhan persatuan ini, Ki Abu Bakar Abdullah telah dilantik sebagai Presiden yang pertama kerana beliau merupakan seorang pemimpin masyarakat yang amat dihormati dan disayangi oleh masyarakat Tawau atas sumbangan dan jasa beliau kepada pembangunan Melayu Tawau. Setelah tertubuhnya Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau, tercetuslah idea bagi menukarkan Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau itu kepada Persatuan Islam Tawau, iaitu sebuah pertubuhan yang lebih bercorakkan Islami pada tahun 1957. Antara kejayaan Persatuan Islam Tawau ialah membina sekolah agama yang pertama di Sabah. Kos pembinaannya adalah sumbangan masyarakat Tawau dan dengan kerjasama usia
Sekolah ini telah siap dibina dan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Tun Datu Haji Mustafa bin Datu Harun pada 29 April 1970. Menerusi persatuan tersebut, ia telah membawa kesedaran kepada masyarakat Melayu Islam bukan sahaja kepada daerah Tawau, malah kepada seluruh Sabah. Persatuan Islam Putatan telah diasaskan oleh Datuk Haji Awang Sahari bin Abdul Latif. Persatuan Islam Tawau yang diketuai oleh OKK Zainal Kerahu dan Persatuan Islam Sabah yang dipimpin oleh Datuk Haji Muhtasim bin Haji Hashim telah mengambil inisiatif untuk mengadakan perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Tun Datuk Haji Mustafa bin Datu Harun di tempat kediamannya di Tanjung Aru pada tahun 1968 untuk membincang kepentingan masyarakat Islam di Sabah. Hasil perjumpaan itu, satu kongres selama 2 hari, telah diadakan pada 16 Ogos 1969, akhirnya melahirkan satu resolusi untuk mendaftarkan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah atau USIA pada 10 Oktober 1969 sebagai pertubuhan rasmi dan Tun Datu Mustafa bin Datu Harun, Ketua Menteri Sabah, pada ketika itu, telah dipilih menjadi yang dipertua pertama pertubuhan ini. Setelah 6 bulan, pendaftaran usia, sebanyak 22 bahagian dan 376 cawangan usia telah didaftarkan di seluruh negeri Sabah. Dalam usaha mencapai misi penubuhan usia, maka bermula pada 1970, maka usia telah mula melancarkan gerakan dakwah ke seluruh negeri Sabah yang akhirnya usia telah berjaya mengislamkan hampir 100,000 saudara baru. Situasi ini memberi impak secara tidak langsung, iaitu telah meningkatkan bilangan umat Islam di negeri Sabah kepada 52% daripada jumlah penduduk Sabah. Selain itu, bilangan ahli Dewan Undangan Negeri juga turut meningkat kepada 2/3 majoriti yang akhirnya Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan penubuhan Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS, pada 26 April 1972. Setelah tertubuhnya MUIS, pihak kerajaan telah melantik Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan bin Damsani sebagai yang di-Pertua MUIS yang pertama. Datuk Abu Bakar Titingan itu kami punya bos, orang paling baik. Kalau bulan Ramadan kami itu kaki tangan siapa lah di MUIS itu, dia sedekahlah dengan begitu baiknya. Dan saya tak pernah nampak dia marah, dia senyum aja, lambai tangan apa. Saya ingat dialah orang yang pertama sebagai yang di-Pertua Majelis Ugama Islam Sabah. Datuk Abu Bakar bukan sahaja mantan ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Balong dan mantan timbalan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, USNO, Datuk Abu Bakar juga adalah seorang pemimpin masyarakat Islam yang dihormati di Tawau. Agama di Tawau ini yang mula-mula sekali yang menjadi pemimpinnya Allahyarham Datuk Haji Abu Bakar Titingan. Termasuk arwah OKK apa dia? Zainal. Bukan. Kampung. Bukan adiknya dia. Zainal. Zainal Kerahu. Bukan Zainal Kerahu. Zainal kan namanya. Yang penghulu dulu tuh. Ya. Kaki Haji Zainal. Dia ada terlibat. Ya. OKK Haji Zainal Kerahu. OKK Haji Zainal Kerahu. Ya, OKK. Haji Zainal Kerahu. Dia dan Datuk Ahmad Aid. Ini ada semua terlibatlah, Datuk Ampung itu pun tidak tertinggal. Itu tapi sebelum teraturlah. Tapi memulanya perkara ini ialah dipimpin oleh Allahyarham Datuk Haji Abu Bakar
titingan. Dalam usaha merancang dan menjayakan gerakan dakwah ini, pihak kerajaan juga telah mengambil pendakwah dari luar, khususnya telah mengambil seramai 18 orang pendakwah dari Indonesia. Jadi kami datang ke Sabah ini pada matlamatnya untuk membantu gerakan dakwah Islam pada masa itu. Karena pada masa itu tahun 1974 kami sampai, saya sampai 28 Mac 1974 bersama. Kami itu tidak sekali datang. Yang datang pertama itu saya, Ustaz Haji Aliun Kamidi, itu pensyarah saya juga. Bapak Khalid Masjidin, MA, itu juga pensyarah saya. Abang Syafi'i, dia bertugas di Sempurna mula-mula dan dipindahkan di Kota Merudu dan dia berkubur di Kota Merudu hari ini. Jadi kami itu ditugaskan di sini membantu gerakan Islam. Di samping kami tugas hariannya mengajar juga di sekolah-sekolah agama. Karena memang pada masa itu guru-guru agama kita sangat kekurangan. Itu banyak dari sebenarnya kerajaan Sabah pada masa itu mendatangkan juga guru-guru dari Semenanjung yang ramai itu, ya, ramai. Hanya dari kami ini 18 orang ini kami double fungsi lah. Sebelah kaki kami untuk jadi guru agama, yang keduanya kami membantu gerakan usia lah pada masa itu. Dalam usaha memartabat dan mengimarah Syiah dan syariat Islam di Sabah, khususnya di Tawau, penubuhan rumah ibadah orang Islam seperti surau dan masjid digiatkan. Mengikut statistik, pada tahun 2022, terdapat lebih kurang 92 buah rumah ibadah bagi orang Islam di Tawau. Salah satu masjid terdapat di Bandar Tawau ialah Masjid Raya atau dikenali juga sebagai Masjid Islamiah Tawau. Masjid Raya merupakan masjid kedua tertua dan terbesar selepas Masjid Al-Kausar dan Masjid Bandar Tawau. Masjid Raya Tawau dibina berhampiran dengan bulatan Jalan Kukusan, Tawau, dan pentadbirannya telah diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Tun Datu Haji Mustafa bin Datu Harun pada 7 Oktober 1971. Ruang solat masjid ini boleh menampung jumlah jamaah lebih kurang 2,000 orang dalam satu masa. Ini adalah Masjid Bandar Tawau, terletak di Jalan Masjid Bandar Tawau. Masjid Bandar atau dikenali juga sebagai Masjid Wakaf Ahmad Daeng Mapata telah dibina pada tahun 1962 di kawasan tanah seluas 2 ekar kepunyaan Tuan Ahmad Daeng Mapata. Masjid ini dibuka dengan rasminya pada 4 Mei 1963 oleh Ahmad Daeng Mapata. Sementara itu, pada tahun 1966, Bapa Kemerdekaan Malaysia yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, telah melawat masjid wakaf ini. Aktiviti di masjid ini tidak jauh berbeza dengan aktiviti di masjid-masjid lain. Aktiviti rutin yang biasa dilaksanakan di masjid ini antaranya kelas takmir wanita yang dilakukan pada setiap hari Sabtu, bacaan Yasin setiap malam Jumaat, kuliah Maghrib dan solat berjemaah. Selain itu, diadakan juga program ceramah agama pada hari-hari besar Islam, tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan dan solat jemaah sunat hari raya. Dengan kedudukannya di pusat bandar, masjid ini sentiasa dipenuhi oleh jemaah ketika menunaikan solat 5 waktu. Masjid ini juga adalah antara masjid di Malaysia yang menerima antara 20,000 sehingga 31,000 kutipan derma dan sumbangan daripada jemaah masjid dan orang ramai pada setiap bulan berbanding kutipan di tempat lain
yang hanya antara 9,000 sehingga 11,000 sahaja pada setiap bulan. Sedikit latar belakang tentang Ahmad Daeng Mapata sebagai penderma masjid wakaf dan hubungannya dengan masyarakat Tawau. Menurut saudara Zul Iskandar, Abdullah Salmin dan Basir Kasim, ahli jemaah Masjid Bandar Tawau, menyatakan bahawa Ahmad Daeng Mapata sebenarnya merupakan seorang pengembara berketurunan Bugis dari Sengkang, wilayah Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia, telah berhijrah dan telah menetap di Tawau sebelum Sabah berada dalam Malaysia. Setelah sekian lama, Ahmad Daeng Mapata berada di Tawau, maka terbinalah satu hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan antara keluarga Ahmad Daeng Mapata bin Supu dengan keluarga di Tawau, terutamanya dengan keluarga besar Ki Abdullah. Terjalinnya hubungan dengan keluarga besar Ki Abdullah adalah apabila Abah binti Daeng Mapata, iaitu kakak Ahmad Daeng Mapata, telah berkahwin dengan Ki Othman Abdullah yang merupakan anak kedua Ki Abdullah. Kemudian itu, cucu Daeng Mapata, Ampong bin Kerahu, telah berkahwin dengan Ki Sapiah binti Sulaiman, iaitu cucu Ki Abdullah, dan Siti Arah binti Langkacho, yang juga cucu Daeng Mapata, iaitu anak kepada Meranti binti Daeng Mapata, telah berkahwin dengan penghulu Ki Abu Bakar Abdullah, iaitu anak ketiga Ki Abdullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdapat satu lagi masjid yang dibina dalam Bandar Tawau, iaitu Masjid Al-Kausar. Masjid Al-Kausar yang terletak di pinggir Bandar Tawau, menghadapi Laut Celebes, adalah antara salah satu masjid terbesar di Sabah. Masjid ini didirikan dengan kos sebanyak 31.5 juta ringgit Malaysia dan boleh menampung sehingga 17,000 jemaah dalam satu masa. Masjid ini telah siap sepenuhnya pada Oktober 2002. Ia telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Tuanku Said Putra Jamalulail pada 13 Ogos 2004. Masjid ini mempunyai 3 tingkat. Tingkat pertama adalah tingkat untuk jemaah lelaki, manakala tingkat kedua untuk jemaah wanita. Tingkat bawah pula adalah untuk menampung jemaah sekiranya tingkat 1 dan 2 telah penuh. Seperti di masjid-masjid lain yang terdapat di Tawau, masjid ini juga giat melaksana beberapa program dan aktiviti masjid yang telah dirancang seperti ceramah agama, pengajian agama, kelas syukbah wanita Masjid Al-Kausar dan sebagainya.